Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Suha binti Muhammad Fazli. Nama matrik saya 275501. Saya akan menerangkan tentang pengertian istisab. Dalam mengeluarkan sesuatu hukum, terdapat pelbagai sumber yang boleh menjadikan sandaran kepada mujtahid. Sumber-sumber ini boleh dibahagikan kepada dua jenis sumber, iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Jumhur ulama telah bersepakat bahawa ada 4 sumber yang disepakati dalam mengeluarkan sesuatu hukum, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Manakala sumber yang tidak disepakati ialah Al-Ihtisan, Al-Istishab, Qaul Sahabi dan pelbagai lagi. Al-Istishab pada sudut bahasa ialah bersahabat, bersama, tuntut persahabatan atau sentiasa seiring. Dalil yang menilai tetapnya sesuatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Erti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus-menerus berlaku untuk masa kini dan akan datang. Untuk dalil yang di bawah bermaksud berkekalan hukum yang ditetapkan terdahulu tetap berlaku pada masa sekarang selagi tiada dalil yang merubah keadaannya, iaitu mengekalkan sesuatu hukum berasaskan kepada hukum yang sedia ada selagi tidak ada dalil yang mengubahnya. Seterusnya, untuk dalil yang di atas ialah bermaksud menghukum dengan ketetapan sesuatu perkara atau menafikannya pada masa kini berdasarkan atas ketetapan atau penafian pada masa lalu kerana tidak ada dalil yang merubah keadaannya. Pengertian al-istisab yang lain ialah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji daripada Al-Quran dan As-Sunnah setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya. Dalam keadaan tersebut, ulama mengekalkan sesuatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang tidak dapat mengubah hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali binti Azman akan membentangkan pembahagian istihab. Yang pembahagian istihab yang pertama adalah bahagian ini bermaksud pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya, apabila perkara itu memberi manfaat, dan haram apabila suatu perkara itu mendatangkan kemudaratan. Sebagai firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Seterusnya, firman Allah Ta'ala maksudnya, dan ia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Daripada kedua ayat tersebut dapat difahami bahawa segala yang ada di bumi adalah untuk manusia dan ia diharuskan untuk mereka sekiranya perkara tersebut diharamkan ke atas mereka. Tentunya Allah tidak menjadikannya untuk manusia. Seterusnya, yang kedua adalah membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Al-istihab ini juga definisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada bebanan dan kewajipan syarak sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Misalnya ialah lelaki dan wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka belum diakadkan dengan perkahwinan yang sah. Seterusnya, pembahagian istihab yang kedua ialah membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Ia juga definisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada bebanan dan kewajipan syarak sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Misalnya, sebagai contoh ialah lelaki dan wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka belum diakad dengan perkahwinan yang sah. Seterusnya, yang ketiga ialah
bermaksud hukum ini tetap dengan sifat asalnya, iaitu asal ketetapan syarak pada satu hukum sama ada ia harus atau haram, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan hukum yang sebaliknya. Sebagai contoh ialah asal semua makanan di bumi adalah halal, tetapi apabila datang ayat Al-Quran yang menegahnya dan mengecualikannya, maka terdapat makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Seterusnya, pembahagian al-istihab yang terakhir ialah bermaksud hukum yang disabitkan melalui ijma' pada tempat yang diperselisihkan di kalangan ulama'. Di antara contohnya adalah para ulama' telah berijma' bahawa sah sembahyang seseorang yang bertayamum apabila ia melihat air selepas memulakan sembahyang ataupun selepas selesai sembahyang. Namun telah wujud perselisihan di antara ulama' adakah sah atau tidak sembahyang seseorang itu apabila melihat air ketika dalam sembahyangnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, keadaan di atas tidak membatalkan sembahyang kerana ijma' menetapkan sah sembahyang sebelum menemui air. Justru itu, hukum sah itu akan berterusan berdasarkan ijma' sehingga ada dalil yang menunjukkan sembahyang seseorang itu menjadi batal apabila melihat air ketika sembahyang. Manakala menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula, sembahyang itu menjadi batal dalam keadaan tersebut. Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa ijma' mengenai sah sembahyang sebelum melihat atau menemui air hanya terpakai dalam keadaan ketiadaan air, bukan ketika dalam keadaan ada air. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna binti Muhammad Jeffrey 263376. Saya akan teruskan kepada pendapat ulama terhadap kehujahan istihab. Terdapat perselisihan antara ulama berkaitan istihab, dan perselisihan ini terbahagi antara 3 mazhab, iaitu mazhab pertama, mazhab kedua dan mazhab ketiga. Mazhab pertama, ulama dari kalangan Al-Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa al-istihab adalah hujah secara mutlak dalam menetapkan hukum yang telah ada sehingga ada dalil yang mengubahnya. Ia menjadi hujah bagi mendapat hak-hak baharu, iaitu menjadikan hujah bagi mengekalkan hak-hak sedia ada. Sebagai contohnya, apabila seseorang didapati hilang dan tidak diketahui sama ada orang tersebut hidup ataupun mati, orang tersebut masih mempunyai hak seperti mana orang hidup, iaitu hak mendapat harta pusaka dan lain-lain, selagi tiada bukti kematiannya. Mazhab kedua pula, kebanyakan ulama mutakhir dari mazhab Hanafi menetapkan bahawa al-istihab sebagai hujah bagi penolakan dan bukannya penetapan sesuatu hukum baru. Al-istihab adalah hujah untuk mempertahankan hak sedia ada dan tidak menjadi hujah untuk menerima hak-hak yang baharu. Sebagai contoh yang sama iaitu apabila orang itu didapati hilang, orang itu dihukum masih hidup dan dikekalkannya segala haknya yang wujud sebelum kehilangannya. Isterinya dan harta bendanya masih menjadi miliknya dan di bawah tanggungjawabnya. Namun, ia tidak berhak mendapat hak-hak baharu selama dalam masa gaibnya dan tidak juga berhak mewarisi harta pusaka kerana hidupnya itu ditetapkan oleh hukum dan bukannya hidup yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Safwana binti Jamaluddin. Nombor matrik saya 268041. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kehujahan al-istishab menurut mazhab yang ketiga. Pendapat daripada mazhab ketiga ini adalah majoritinya daripada pendapat ulama Hanafi dan juga sebahagiannya adalah daripada ulama Al-Kalam. Mereka berpendapat bahawa al-istishab tidak dianggap sebagai hujah sama sekali. Ini adalah kerana jika diperhatikan hujah golongan mazhab ketiga, mereka adalah terdiri daripada jumhur ulama Hanafi dan sebahagiannya adalah daripada ulama Al-Kalam. Menurut kebanyakan ulama mutakallimin, mereka telah menafikan al-istishab sebagai hujah secara mutlak. Hal ini adalah kerana mereka berpendapat bahawa wujudnya sesuatu hukum yang tertentu pada masa yang lepas tidak semestinya kewujudan hukum itu
adalah berkekalan pada masa yang akan datang. Justeru itu menetapkannya dengan berkekalan adalah suatu hukuman yang tidak berasas dan tanpa dalil. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa dalam perundangan Islam, keterangan orang yang mendakwa adalah diutamakan daripada penafian orang yang didakwa. Oleh sebab itu, seandainya al-istishab menjadi hujah, penafian orang yang didakwa lebih diutamakan berdasarkan istishab al-bara'ah al-asliyah, dan ia menunjukkan bahawa al-istishab tidak boleh diamalkan. Secara lebih jelas lagi, mereka berhujah bahawa soal bersuci, halal dan haram adalah hukum syarak. Oleh itu, adalah tidak sabit kecuali melalui dalil yang ditegakkan daripada syarak. Dalil-dalil syarak yang disepakati oleh ulama hanya terbatas kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Manakala al-istishab pula adalah tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh itu, tidak harus berhujah dengan al-istishab mengenai hukum syarak. Secara ringkasnya, daripada ketiga-tiga alasan mazhab tersebut, dapatlah difahami bahawa al-istishab menjadikan hukum sedia ada tetap dan terus digunakan sampai masa kini, sehingga adanya dalil atau bukti yang nyata untuk mengubah hukum yang dipakai itu. Dalam masalah hukum yang telah sabit secara pasti melalui dalil-dalil nas qat'i, ia adalah tidak termasuk dalam takrif al-istishab kerana hukum itu tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nurul Najah binti Kamaruddin, nombor matrik 272957 akan menjelaskan tentang aplikasi istishab dalam persoalan semasa. Yang pertama ialah pewarisan harta orang yang hilang tanpa khabar berita. Hak pemilikannya tidak boleh diusik sehingga benar-benar diketahui keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati, atau telah berlaku tempoh waktu tertentu dan dikira secara umum telah mati, dan qadi telah menetapkannya sebagai orang yang telah dianggap mati. Yang kedua ialah kedudukan wuduk jika keluar benda yang najis tidak melalui kubur dan dubul. Sesuatu yang keluar daripada tubuh badan seseorang selain air kencing dan tahi tidak membatalkan wuduk, seperti darah dan muntah sama ada sedikit atau banyak. Yang ketiga ialah dakwaan keuntungan oleh pemodal dalam kontrak mudharabah. Sekiranya berlaku perselisihan mengenai keuntungan, iaitu pemodal mendakwa ada untung, manakala pengusaha menafikannya, maka pada dasarnya apa yang diterima ialah pengakuan pengusaha apabila disokong oleh sumpah. Ini berdasarkan kaedah asalnya, tiada keuntungan dalam kontrak mudharabah. Assalamualaikum. Nama saya Azrul Fariki Azli, nombor kad matrik 26443. Saya akan menceritakan tentang kesimpulan al-istihab. Secara konklusinya, al-istihab tetap menjadi asas kepada kebanyakan mujtahid lain dan diguna pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Walau bagaimanapun, ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Bahkan, ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan kepakaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu. Oleh itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu yang akan didahulukan. Justru, al-istihab merupakan bidang yang dinamik bagi para mujtahid dan ia diambil kira dalam sesetengah undang-undang moden dan dasar-dasar perundangan kerana ungkapan bahawa orang tertuduh tidak bersalah sehingga terbukti kesalahannya adalah berdasarkan istihab al-bara'ah al-asliyah.